Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan part 2 dalam sistem kerjaya di syarikat swasta. Setelah pihak HR mendapat borang permintaan untuk mengisi jawatan kosong daripada departmen tertentu, maka seterusnya pihak HR akan melakukan recruitment sources, mencari sumber-sumber kandidat yang layak untuk memenuhi jawatan kosong tersebut, ya. Pertamanya, kita akan mendapatkan sumber-sumber daripada dalam syarikat kita sendiri, di mana kita akan mewar-warkan kepada kaki tangan kita berkenaan dengan jawatan kosong tersebut, ya, di mana mereka boleh memohon untuk kenaikan pangkat, ya, untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Keduanya, kita akan mewar-warkan juga kepada pekerja kita yang sedia ada, sekiranya ada saudara mara mereka ataupun kawan-kawan mereka yang layak untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Jadi perkara ini ada juga kebaikannya kerana pekerja tersebut telah mengetahui kebolehan, kelayakan dan disiplin rakan-rakan mereka untuk menjawat jawatan tersebut. Ketiganya, kita akan melakukan periklanan, ya, melalui internet ataupun surat khabar ataupun daripada mana-mana tampalan poster, ya, di bangunan-bangunan tertentu ataupun di mal-mal tertentu. Yang keempat, kita akan mendapatkan sumber-sumber kandidat untuk mengisi kekosongan jawatan kosong daripada public ataupun private employment agencies, di mana nanti sebenarnya agensi ini akan mengenakan charges, ya, kepada calon-calon yang memohon jawatan kosong dan mereka telah mendapat pekerjaan tersebut. Jadi mereka akan charge certain amount kepada kandidat-kandidat, ya, yang telah mendapat pekerjaan. Yang kelima adalah dari kita akan mendapatkan sumber untuk mengisi jawatan kosong daripada former employees. Maksudnya bagi pekerja-pekerja yang telah berhenti daripada syarikat, kita offer kepada mereka setelah kita tahu mereka mempunyai prestasi yang sangat baik, ya, semasa bekerja dengan kita, dan mereka berhenti dahulu pun bukan kerana ada masalah salah laku, tetapi untuk memenuhi tuntutan tertentu. Jadi ini adalah 5 sumber di mana pihak syarikat akan mendapatkan kandidat-kandidat untuk mengisi kekosongan jawatan kosong, ya. Okey, memandangkan video ini baru 2 minit, saya sambung tutorial selanjutnya adalah berkaitan dengan hiring of relative, di mana pihak syarikat juga akan mengambil, ya, kaki tangan dari kalangan saudara mara pekerja yang ada, ya. Tapi ada juga ada juga syarat-syarat tertentu daripada syarikat-syarikat tertentu di mana mereka tidak menggalakkan untuk mengambil kaki tangan yang ada kaitan dengan pekerja yang sedia ada. Mungkin faktornya adalah, contohnya, ya, jika ada seorang pekerja ada melakukan kenduri, ya, maka saudara mara mereka juga akan mengambil cuti pada hari yang sama. Jadi selalunya kita tak galakkan saudara mara bekerja dalam satu syarikat. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua juga, dari segi pekerja kita ada kategorikan beberapa kategori, ya. Okey, kategori pertama, siapakah yang dikatakan pekerja? Employees, ya, adalah kaki tangan ataupun pekerja yang telah mendapat offer letter secara bertulis, ya, dan menerima benefit-benefit dan gaji daripada pihak syarikat, ya, pada setiap bulan, ya. Okey, kategori kedua, siapakah yang dikatakan full-time employees? Full-time employees ini adalah kaki tangan yang bekerja sepenuhnya mengikut working hours yang telah ditetapkan, ya, dan menerima benefit-benefit secara sepenuhnya daripada pihak syarikat. Yang ketiga adalah temporary tetapi full-time employees. Maksudnya adalah mereka yang bekerja yang dikategorikan sebagai pekerja sementara, tetapi mereka
bekerja penuh sepenuh masa mengikut working hours yang telah ditetapkan. Dan mereka ini layak diberi benefit-benefit yang hampir sama ya dengan pekerja tetap. Okey, kategori yang seterusnya adalah casual employees. Ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja mengikut jam yang tertentu. Maksudnya mereka bekerja tak cukup penuh sepenuh hari seperti yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat mengikut working hours yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Maksudnya kalau working hours satu hari tu 8 jam, maka mereka ini mungkin bekerja 5-6 jam ataupun 7 jam dan mereka akan dibayar secara one off setiap hari. Dan kategori seterusnya executive employees. Bagi kategori executive employees ini adalah bagi seseorang kaki tangan yang mempunyai gaji 1,500 dan ke atas. Jadi kepada kaki tangan yang mempunyai gaji 1,500 dan ke atas dan tanpa mengira nama jawatan tersebut, maka mereka ini tidak layak untuk claim overtime. Dan jika position mereka dikategorikan sebagai executive employees, mereka layak untuk mendapat benefit-benefit di kalangan eksekutif. Contohnya bonus, mungkin non-executive akan mendapat 2 bulan, bagi eksekutif akan mendapat 4 bulan. Mungkin medical treatment non-executive akan mendapat RM100 1 bulan. Untuk normal treatment bagi eksekutif, mereka layak untuk claim RM250. Itu adalah perbezaannya ya. Tapi keburukan adalah bagi seorang eksekutif yang bergaji RM1,500 dan ke atas, mereka tidak boleh ataupun tidak layak untuk claim kerja lebih masa ya. Dan selalunya konflik akan berlaku di sini ya, di mana eksekutif ini akan diberi workload yang sangat tinggi dan mereka melakukan kerja selalunya lebih pada setiap working hours. Mungkin working hours satu hari 8 jam, mereka selalunya akan bekerja 12 ataupun 13 jam. Jadi keburukannya adalah di situ ya, di mana selalu konflik ini selalu mereka tanyakan kepada pihak kami ya. Jadi selalunya pihak syarikat selalu mengambil kesempatan ya bagi kaki tangan yang mempunyai gaji RM1,500 ya. Oleh yang demikian, kepada majikan-majikan kenalah bertolak ansur dan belas kasihan kepada kaki tangan anda. Anda haruslah memikirkan bahawa jika ahli keluarga anda di treat sebegitu, jadi tentunya anda merasa sedih ya. Jadi anda kena bertimbang rasa dengan kaki tangan yang anda ambil dan memberi mereka gaji pokok yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kalaupun gaji pokok RM1,500, mungkin anda boleh menambah fixed allowances ataupun allowance tetap ya, sebanyak mungkin secara lump sum RM300 atau RM400 ya, sebagai tambahan kepada gaji pokok mereka. Okey, kategori non-executive pula adalah di kalangan kaki tangan yang mempunyai gaji RM1,500 dan ke bawah ya, di mana mereka ini layak untuk claim overtime sekiranya bekerja lebih daripada masa working hours yang ditetapkan oleh pihak syarikat ya. Okey, nanti di video seterusnya saya akan tunjukkan akta-akta di dalam Akta Kerja 1955 yang menyebut berkaitan dengan kerja lebih masa, rate yang boleh claim dan bagaimanakah cara mengira kerja lebih masa tersebut ya. Okey, nantikan video seterusnya. Sebelum tu jangan lupa subscribe ya, supaya nanti anda tak terlepas update-update terbaru daripada kami. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah contract employees. Contract employees ini adalah kaki tangan yang diambil bekerja untuk satu tempoh tertentu ya, berdasarkan kepada projek-projek di syarikat tersebut. Contohnya 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun ya. Selepas tempoh 1 tahun, maka kontrak mereka bekerja dengan syarikat tersebut akan ditamatkan. Okey, itu saja untuk tutorial kali ini. Jika anda inginkan tutorial ataupun nota yang lengkap, anda boleh dapatkan template HR yang lengkap ya di link yang kami sertakan di bahagian description box ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.